Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat datang saya ucapkan kepada para penonton dan para pendengar yang ingin dan sudi untuk singgah mendengar podcast Amin Afendi, yang mana dalam podcast ini saya Amin Afendi sendiri akan mengelolai ataupun menerajui podcast ini secara solo, yang mana untuk pengetahuan semua, podcast ini bukan podcast yang buat kali pertama yang saya adakan, saya buat, jalankan, dan insyaAllah akan datang sekiranya ada penonton, sekiranya ada tetamu yang lain, insyaAllah rezeki saya akan bawakan untuk kita adakan perbincangan lebih lanjut tentang apa perkara yang berilmiah. Yang mana untuk penonton dan pendengar sekalian, saya Amin Afendi yang menerajui podcast ini, yang sekarang ni berkhidmat sebagai seorang guru. Saya perkenalkan diri dulu. Dan juga saya merupakan seorang graduan bidang Usuluddin, Akidah dan Falsafah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi podcast ini saya gunakan sebagai medium untuk medium penyampaian ataupun perkongsian ataupun perbincangan apa-apa perkara yang berkaitan dengan bidang saya. Yang mana saya boleh simpulkan mungkin apa yang saya akan sentuh dalam podcast saya sekarang dan akan datang, iaitu mungkin bidang saya, bidang bahasa Arab dan juga bidang asas mengajar Islam, dan juga kita boleh bincangkan tentang info-info Islamik ataupun motivasi Islamik, insya-Allah. Jadinya podcast pertama ni saya bawakan untuk anda yang saya ingin berkongsi atau berbincang, berkongsi apa yang saya ada, berkongsi apa yang saya belajar, dan kita bincangkan apa yang boleh kita dapat manfaat bersama untuk para pendengar, terutamanya penonton, dan juga tak terkecuali untuk diri saya sendiri. Sebab apa, kadang-kadang bila kita bercakap, bukan saja bercakap untuk orang yang di depan. Sebenarnya bila bercakap ni, yang orang yang pertama yang mendengar apa yang dicakapkan itu adalah diri sendiri. Kerana apa? Telinga sendiri yang paling dekat dengan mulut. Maka sebenarnya saya cakap ni, saya nak menyampaikan ataupun berkongsi manfaat juga untuk diri sendiri sebenarnya. Okay, jadinya untuk makluman semua, podcast yang pertama ni saya sasarkan yang mana circle saya ataupun orang sekeliling saya adalah orang yang terdiri daripada para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga mungkin ibu bapa pelajar yang ingin tahu lebih lanjut tentang pelajaran anak-anak, dan juga mungkin juga orang dewasa yang mungkin permula ataupun yang ingin berjinak-jinak, baru berjinak untuk dalam bidang ilmu dalam bidang bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itulah sasaran saya punya para pendengar. Adapun untuk yang tahap orang-orang yang lebih mahir, orang-orang lebih faqih, orang-orang yang lebih hebat di luar sana, maka saya merendah diri jika sekiranya anda sudi untuk mendengar juga apa yang saya kongsikan dan saya bincangkan. Yang mana insya-Allah sekiranya ada kesalahan ataupun apa-apa ingin diutarakan sebarang cadangan ataupun kesalahan untuk menegur, maka bolehlah para pendengar, para penonton untuk komen di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook, Instagram saya, ataupun boleh PM saya. InsyaAllah saya akan tambah baik selepas ini untuk podcast yang akan datang. Okay, jadi untuk hari ini, untuk malam ni sebenarnya saya bersiaran podcast yang pertama ini di pusat mengaji ataupun Furqan Quranic Center. Yang mana Furqan Quranic Center ni adalah saya dan keluarga punya pusat pengajian Al-Quran, mengaji Al-Quran dan mungkin bimbingan asas ilmu yang lain kami jalankan di sini. Itu sedikit sebanyak untuk sebagai introduction kepada para pendengar. Jadinya untuk pada hari ini, untuk malam ini, apa yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan bahasa Arab.
Yang mana untuk para pendengar untuk makluman ataupun untuk pengetahuan para pendengar, para penonton, saya bekerja di sebuah sekolah swasta di Kempas, yang mana sekolah tersebut sebenarnya baru-baru ini telah menjalankan hari terbuka ataupun open day, yang mana open day yang dianjurkan untuk perjumpaan antara ibu bapa dan murid-murid dan anak. Di mana semua orang dah maklum bahawa open day ni untuk guru-guru, maaf, bukan silap, ibu bapa dan anak murid, untuk perjumpaan antara guru-guru dan ibu bapa bersama dengan murid-murid, anak murid. Yang mana semua dah sudah maklum bahawa perjumpaan ni untuk guru-guru menyampaikan, bagi feedback ataupun memaklumkan, dilaporkan tentang saksiat anak, pencapaian anak di sekolah dan sebagainya. Jadi semasa perjumpaan tersebut, nak dibuat ceritanya, masa perjumpaan tersebut ada seorang parent yang bertanya kepada saya, yang mana saya telah sampaikan apa yang tentang subjek yang saya ajar, Maharat Al-Quran dalam bahasa Arab. Ada parent tanya kepada saya, "Ustaz, macam mana boleh Ustaz bagi tips macam mana untuk anak saya ni pandai bahasa Arab?" Itu soalan dia. Macam mana nak pandai dalam bahasa Arab? Jadinya bila saya dengar soalan macam itu, soalan yang random macam itu, mungkin soalannya nampak ringkas macam mana nak pandai bahasa Arab. Maka soalannya direct terus. Saya boleh kongsikan terus direct apa langkah-langkah yang saya boleh kongsikan berdasarkan pengalaman saya selama belajar berpuluhan tahun ni, dan saya boleh kongsikan untuk beliau. Maka saya kongsikan, dan dengan mungkin sebab soalan itulah saya terpanggil nak berkongsi, nak kita berbincang dalam podcast kali ini. Jadi tajuk perbahasan kita pada malam ini adalah cara nak pandai bahasa Arab. Okey. Untuk menjawab soalan ni, pada saya berinisiatif. Saya rasa lebih cenderung untuk sebelum kita masuk cara nak pandai, saya tibakan persoalan yang terawal dulu. Sebelum cara nak pandai, saya persoalkan dulu. Saya anjurkan soalan yang boleh sama-sama jawab atau saya bincangkan sekejap lagi. Kenapa nak pandai bahasa Arab? Sebelum cara nak pandai bahasa Arab, tanyakan diri dulu, tanyakan anak-anak dulu, tanyakan diri sendiri dulu, kenapa nak pandai bahasa Arab? Okey, jadinya pada saya sendiri, untuk kita bincangkan soalan ini, kenapa nak pandai bahasa Arab, dah jelas lagi bersuluh bahawa bahasa Arab ni telah dijadikan silibus dalam silibus akademik pendidikan di sekolah-sekolah di Johor dan Malaysia, di Malaysia ini. Bermula pada tadika lagi dia belajar bahasa Arab. Dah di silibus dah pun, walaupun silibus yang rendah. Kemudian sekolah agama, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, dan sampailah peringkat tertinggi iaitu di universiti. Maka senang je sebenarnya jawab soalan ini. Kenapa nak pandai? Sebab nak cemerlang dalam subjek peperiksaan subjek bahasa Arab. Simple. Nak jawab soalan yang ringkas ini dengan jawapan yang ringkas. Namun saya nak mengajak pada pendengar, pada penonton, kita cuba fikirkan satu skop yang lebih luas. Yang lebih luas bukan hanya apabila berbincang tentang ilmu, tentang kecemerlangan, bukan hanya pada peperiksaan semata-mata. Jadi kita luaskan skop lagi. Nak pandai bahasa Arab ni bukan hanya nak cemerlang dan peperiksaan, tapi lebih luas. Kita bincangkan dengan lebih luas. Kenapa? Okay, yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Saya yakin dan pasti semua orang dah maklum bahawa Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamullah al-masmu', wahyu Allah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz, yang bermukjizat, dan sekian. Al-Quran yang diturunkan ini wahyu yang berbentuk, yang berbahasa, yang disampaikan kepada Nabi dalam bahasa Arab. Makanya untuk kita faham, untuk kita dalami, untuk kita hayati, untuk kita untuk kita
jiwai wahyu yang diturunkan ke atas Nabi itu dalam bahasa Arab, maka tidak boleh tidak kita sebagai orang yang tidak bercakap dalam bahasa Arab, yang bukan orang ajam, bab kata orang Arab orang ajam, ajami, orang ajam, bangsa yang tidak bercakap dalam bahasa Arab, maka tidak boleh tidak ke atas kita perlu untuk belajar bahasa Arab itu untuk memahami wahyu itu. Itu yang pertama. Kerana nak pandai sebab apa? Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Yang mana semua sudah maklum. Itu yang pertama. Jadinya, apabila kita dah cakap, kita dah bincang, dah bahas bahawa Al-Quran itu dalam bahasa Arab, maka skop yang lebih meluas lagi bahawa semua ilmu-ilmu pengajian Islam, contohnya muamalat, fiqah, tauhid, akidah, syariah dan sebagainya, yang pecahan-pecahan ilmu, cabangan-cabangan ilmu agama Islam ini sudah pasti bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu-ilmu yang dibincangkan, yang diasaskan, yang disusun oleh ulama-ulama itu dahulu ni, asalnya dicedok, diterjemahkan, diteliti daripada, diambil daripada punca utama iaitu Al-Quran dan hadis. Maka apabila sumbernya Al-Quran itu dalam bahasa Arab, kita nak faham cabangan ilmunya yang banyak itu, yang berpunca daripada bahasa Arab, iaitu Al-Quran, maka untuk kita kuasai ilmu yang lagi cabangan banyak itu, tak boleh tidak juga melalui bahasa Arab. Baru kita akan sampai kepada ilmu tersebut. Itu dia. Ataupun kita boleh sebut sebagai, kalau istilah ni telah dia maklum dalam kalangan orang yang belajar, orang talibul ilmi, iaitu ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu alat untuk memahami sesebuah ilmu yang lain. Nak faham ilmu tu, ada alat yang perlu digunakan. Ilmu alat, iaitu ilmu bahasa Arab, nahwu, surah, balaghah dan sebagainya. Itulah bahasa Arab. Jadi sebab itulah, nak pandai bahasa Arab yang pertama sebab nak faham Al-Quran, nak hayati Al-Quran. Dan yang kedua, nak pandai bahasa Arab sebab apa? Nak dalami, nak masuk ke dalam cabangan ilmu Islam yang sangat banyak ni, yang asalnya bahasa Arab, maka kita perlu masuk, faham, pandai, kuasai bahasa Arab agar dapat menguasai cabangan ilmu-ilmu yang lain. Itulah sedikit jawapan saya bila tanya kenapa. Saya tanya sendiri, saya jawab. Mungkin para penonton, para pendengar ada jawapan lain, boleh kongsikan. Sebab itulah kenapa nak pandai bahasa Arab. Jadinya kita dah maklum bahawa Al-Quran telah mensyariatkan banyak ibadah. Contohnya, wa aqimus solah wa atuz zakah. Allah mensyariatkan penunaian solat, untuk dirikan solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka dalam solat itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, dan ada bacaan-bacaannya. Dan dalam solat itu, bacaan-bacaannya tidak boleh tidak wajib dilafazkan dalam bahasa Arab, yang bukan bahasa kita. Jadi, bagi usaha ataupun nilai ataupun satu effort untuk khusyuk dalam solat, dalam ibadah-ibadah lain, maka wajib ataupun perlu kita untuk tahu sedikit tentang bahasa Arab agar dapat fahami, hayati apa yang diucapkan, apa yang disebutkan dalam solat, dalam ibadah-ibadah lain dan sebagainya. Terutama dalam solat, banyak semua dalam bahasa Arab, tak boleh cakap Melayu. Kalau dekat luar, ibadah lain boleh cakap Melayu, nak zikir Allah, ya Allah, ya Allah, nak zikir apa, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tak ada masalah. Tapi bila dalam solat nak berzikir, nak sebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, nak sebut apa yang kita faham dalam bahasa Melayu, maka batal solat. Maka sebab itulah
untuk memahami, menghayati setiap bacaan dalam solat, perlu untuk tahu bahasa Arab. Agar dapat, bila disebutkan kalimah-kalimah lafaz-lafaz tersebut, secara langsung kita faham, hayati dan dapat hadirkan hati dalam solat. Maka sebab itulah perlunya, betapa pentingnya ataupun asas ringkas kita bincangkan pada malam ini, pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan. Kenapa nak pandai bahasa Arab? Sebab sekian. Okey. Itu sebab kenapa nak faham, nak pandai bahasa Arab. Okey, seterusnya bila dah jawab, dah tahu dah nak pandai sebab apa, sekian-sekian, maka kita boleh terus kepada peringkat yang seterusnya. Kita masuk peringkat yang kedua, iaitu dah tahu dah kenapa nak pandai. Dah tahu dah tekad ni, aku punya nak pandai. Aku nak faham, nak mahir dalam bahasa Arab. Masuk peringkat yang kedua, dah mula effort nak masuk peringkat kedua ni, nak buka pintu bahasa Arab ni. Ya Allah, buka ke pintu bahasa Arab je. Baru nampak bahasa Arab tu macam mana. Tadinya nak faham Al-Quran, nak faham keindahan Al-Quran, perlu belajar bahasa Arab. Dah kita dah semangat nak belajar bahasa Arab ni. Tapi realitinya apa? Bila masuk je dalam ilmu bahasa Arab, tidaklah kita terus on the spot dapat faham Al-Quran, dapat faham apa yang disebutkan dalam ibadah-ibadah, solat dan sebagainya. Realitinya, bahasa Arab ni adalah bahasa yang sangat luas, sangat kompleks dan sangat rumit dan sangat mendalam untuk diselam, untuk dicedok, untuk diteliti satu persatu. Itulah yang dihadapi kita semua pada dulu kan. Saya pun yakin bahawa para pendengar ni majoritinya mesti ada pernah belajar juga bahasa Arab di sekolah dulu, sebab sekolah rendah, sekolah agama Johor, ataupun di peringkat sekolah menengah, ataupun peringkat lebih tinggi iaitu universiti. Maka semua dah pernah lalu dah bahasa Arab ni macam mana. Itulah realiti bahasa Arab. Susah. Serius susah. Namun susah itu bukanlah satu penghalang. Itu pun semua dah maklum. Kerana Allah SWT dalam surah Asy-Syarh, suratul Syarh, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Itu semua dah maklum dah. Bercakap bahasa Arab ni, bukanlah kita masuk je dalam ilmu bahasa Arab terus tak faham Al-Quran. Bukan. Ada step-step dia, ada proses-proses yang perlu dilalui sebelum sampai ke tahap di mana tahap mendapat nikmat memahami bahasa Arab, mendalami untuk menghayati Al-Quran dan ibadah. Itu dah tahap tinggi. Bukan tahap tinggi, tahap yang jauh jugalah untuk sampai tahap tu. Untuk sampai bahasa Arab ni ada dia punya seni-seni bahasa Arab, ataupun ada dia punya selok-belok bahasa Arab yang perlu difahami, diketahui, dikuasai, barulah sampai tahap nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya memahami ibadah, nikmatnya mengetahui bahasa Arab. Okey, jadi bahasa Arab ni merupakan, saya selalu biasanya dalam kelas, untuk kelas bahasa Arab, saya biasanya akan kongsikan. Sebelum masuk belajar benda yang rumit, saya bagi benda yang lebih besar, gambarannya lebih besar. So, pelajar ni tak adalah terus masuk dalam kelas bahasa Arab je terus kena menghadap fa'ala, fa'alu terus, tanpa faham apa benda lah yang kita belajar ni. Masuk bahasa Arab, kelas bahasa Arab je kena belajar terus marfu', mansub, majrur, sebagainya. Jadi sebelum saya mulakan buka bahasanya rumit tu, saya biasanya akan ceritakan gambaran bahasa Arab ni macam mana. Yang mana semua sudah maklum, bila kata bahasa ni, bahasa adalah satu alat komunikasi antara manusia. Tak kira lah apa bahasa sekalipun kat dunia ni, ia merupakan alat untuk komunikasi antara manusia. Ataupun tanpa bahasa isyarat pun bahasa juga, bahasa yang tak disebutkan. Maka bahasa Arab ni bahasa yang disebutkan, yang dilafazkan, yang tersusun. Bahasa ini tersusun perkataan demi perkataan dan membentuk satu ayat yang mempunyai makna
untuk orang lain faham, untuk menyampaikan makna kefahaman kepada orang lain. Itulah bahasa. Satu ayat yang panjang atau yang ringkas, yang mana terdiri daripada perkataan-perkataan yang mempunyai maknanya tersendiri dan untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Itulah bahasa. Itulah bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab ni belajar apa? Itulah belajar tu. Belajar satu persatu perkataan yang dalam ayat, satu persatu perkataan tu dipelajari. Bahkan bukan setakat belajar perkataan demi perkataan, bukan. Malah belajar apa? Baris demi baris. Masalah yang special. Bukan setakat perkataan kita belajar. Hatta baris, satu baris sekalipun dipersoalkan, dipelajari. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris depan? Kenapa baris atas? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa mi? Bukan ma, bukan mu. Bismillahi. Kenapa hi? Bukan hu, bukan ha. Itu semua ada sebab dia. Bukan sembarangan. Nak tiba-tiba hari ni baca Bismillahi, esok nak baca Bismillahu. Salah. Bukan macam itu. Bahasa Arab beroperasi. Bahasa Arab bukan macam itu. Bahasa Arab ini berlangsung. Maka setiap baris tu ada sebab dia. Kenapa baris sekian, kenapa sekian, kenapa sekian. Itulah yang dibincangkan, dibahaskan, dipelajari dalam bahasa Arab. Memang rumit. Kalau dah nampak, kalau puan-puan dah nampak, kepada pelajar pun dah nampak yang menyaksikan mendengar podcast ini, maka itulah gambaran belajar bahasa Arab. Nak sampai tahap melihat keindahan bahasa Arab, maka perlulah lalui kesusahan dulu, kerumitan. Biasalah tu. Biasalah kan, semua dah maklum. Nak perkara yang baik, nak perkara yang indah, biasanya akan melalui perkara yang susah, perkara yang sukar dahulu. Barulah rasa keindahan tu macam mana. Maka bila senang-senang je faham, senang-senang je nampak keindahan Al-Quran, maka kita tak rasa itu keindahan. Tak rasa itu adalah keseronokan, kenikmatan. Sebab apa? Tak rasa kesukaran dulu. Macam mana nak cakap perkara itu perkara yang nikmat? Perkara yang keseronokan, perkara yang kebahagiaan. Nak definisikan sebagai perkara itu perkara yang menyeronokkan, yang menggembirakan. Sekiranya kita tak rasa dulu kesusahan tu apa, kesakitan tu apa, kesukaran tu apa. Bila tak rasa dulu perkara yang negatif dulu, maka kita tak tahu yang perkara itu adalah perkara yang positif, perkara yang baik. Maka itulah realitinya, nak jumpa perkara yang baik, lalu perkara yang susah dulu, perkara yang menguji dahulu. Itulah tentang bahasa Arab. Jadinya kembali semula kepada apa yang saya sebut pada awal tadi, bahawa tentang ilmu alat. Ilmu alat ni satu alat yang digunakan untuk memahami ilmu yang lain. Gunakan ilmu bahasa Arab untuk memahami ilmu akidah. Gunakan ilmu bahasa Arab untuk memahami ilmu faraid. Gunakan bahasa Arab untuk memahami ilmu tafsir. Itulah yang dinamakan sebagai ilmu alat. Sebab ilmu-ilmu tu semua disusun, dipelopori, disusun, ditulis dan disebarkan semuanya asalnya dalam bahasa Arab. Maka nak kuasai, kena lalu dulu dalam bahasa Arab. Barulah faham. Namun, sekiranya akan datang, mungkin 10 tahun akan datang, kerja-kerja penterjemahan, kitab-kitab turas, kitab-kitab yang membahaskan tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu agama ini yang tinggi-tinggi ni, telah giat, telah rancak diterjemahkan dalam bahasa Melayu, maka itu satu peluang yang baik untuk membuka kepada orang-orang di Malaysia ni lebih luas untuk buka kepada peluang orang-orang di Malaysia ni untuk memahami ilmu-ilmu agama tanpa menguasai sepenuhnya bahasa Arab. Sebab apa? Ilmu tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka lebih mudah untuk kita memahami ilmu-ilmu tersebut tanpa perlu lalu bahasa Arab dulu. Namun tidak boleh tidak, bahasa Arab tetap ada kaitan, tetap perlu dipelajari kerana ada seni-seninya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Itu sedikit tentang bahasa Arab. Dan banyak lagi lah untuk saya kongsikan, saya sembang santai tentang bahasa Arab. Banyak lagi sebenarnya cerita bahasa Arab ni. Banyak tentang apa lagi? Tentang bahasa percakapan, bahasa Amiyah dengan bahasa buku lain tak sama. Bahasa buku sebut lain, bahasa baku. Macam kita bahasa baku sebut saya suka makan nasi. Saya suka.
Tapi bila kita cakap dalam bahasa percakapan, kita tak gunakan saya suka, saya suka. Kenapa? Sebab nak memudahkan sebutan. Sebab bahasa percakapan ni bahasa yang kita gunakan setiap masa. Kalau setiap masa nak guna saya suka, penat. Suka, ka kena buka mulut, ka. Berbanding suka. Suka tak perlu buka mulut. Maka lebih ringan nak sebut huruf tersebut, suku kata tersebut. Maka sebab itulah wujudnya bahasa percakapan, bahasa amiah, bahasa pasar. Untuk memudahkan kita seharian bercakap dalam bahasa seharian, gunakan bahasa yang mudah, tak perlu susah. Itu sebabnya gunakan bahasa percakapan. Sebaliknya pula bahasa Al-Quran, bahasa fusha, bahasa tulen, bahasa yang asli, yang tidak ada yang asalnya itulah bahasanya, bahasa baku. Maka ada perbezaan kat situ. Contoh saya datangkan, kita berbual ringkas, kita berbual simbang ringkas. Jadi kalau ada para pendengar daripada orang-orang kawan-kawan ataupun para sahabat-sahabat yang dah belajar di luar negara, boleh kongsikan pengalaman macam mana bercakap dalam bahasa pasar di Mesir, di Jordan, di Arab Saudi dan sebagainya. Contohnya saya ambil bahasa pasar ni, kita boleh gunakan contoh, kita ambil dalam perkataan qala. Qala dalam bahasa fusha, bahasa Al-Quran, qala, berkata. Dia berkata, dia telah berkata. Tapi qa, nak sebut qa tu susah. Qa makhrajnya kat tekak, halkum qa. Maka bayangkan setiap kali nak sebut dia berkata guna qa dalam percakapan harian. Maka ia menyukarkan orang yang nak menyebut tersebut. Setiap kali nak sebut kena qa. Nak sebut qa. Belum qi lagi, belum qu lagi. Maka susah. Sebab itulah adanya bahasa pasar, bahasa ami yang diwujudkan untuk memudahkan menyebut perkataan dia bercakap tersebut. Asalnya qala, tapi di Mesir amiahnya al. Qaf jadi a, jadi ala, al. Al, itu contoh. Tapi maksudnya sama, cuma ditukarkan pasarnya qaf kepada alif. Ala, ya ul. Baru saya nak sebut ala, al. Berbanding qal, penat. Jangan silap saya, di Yaman pun ada disebutkan juga huruf qaf ni, tak silap lah. Kataannya guna huruf ni tukar kepada huruf ga. Kalau tak silap, silap, pada sahabat-sahabat Yaman boleh tegur, kongsikan di ruangan komen sebagainya. Okay, ni itulah sedikit tentang bahasa Arab. Dan akhir sekali, ini mungkin penutup terakhir, perbincangan segmen terakhir dalam podcast pada malam ini. Barulah saya nak jawab soalan yang awal-awal yang parent tanya tadi pada saya. Ustaz, macam mana anak saya nak pandai bahasa Arab? Maka selepas saya dah sampaikan apa jawapan kepada parent tersebut, ringkas terus jawapan saya. Namun dalam podcast saya nak berkongsi, nak ulas lebih besar lagi. Nak jawab soalan tu saya ulaskan lebih besar supaya nampak kenapa nak faham, nak pandai bahasa Arab dulu. Kemudian dah tahu dah kenapa nak pandai, sebab dah ada. Sebab nak pandai tu dah ada. Kemudian bila dah ada sebab, kita akan mulakan usaha. Tapi bila nak usaha masuk dalam ilmu bahasa Arab ni, maka ada gedung ilmu yang besar yang realiti kena tahu dulu. Realitinya bahasa Arab ni macam mana. Bukanlah semudah makan gula-gula. Bukanlah semudah buka kulit kacang, ambil kacang dan makan. Bukan semudah itu. Itu realitinya yang perlu dihadapi sebelum dapat apa yang kita nak. Iaitu memahami, menghayati Al-Quran, menghayati solat dan sebagainya. Maka dah tahu dah pun realiti bahasa Arab ni macam mana. Maka dah tahu dah realiti, barulah sampai masa untuk tahu cara nak pandai, cara nak kuasai bahasa Arab. Jadi sebelum saya bagi tips-tips sedikit untuk para pelajar, ataupun para pemula-pemula yang nak mendalami ilmu bahasa Arab, saya cakap dulu bahawa saya ni bukanlah juga orang yang mahir, yang pakar dalam bahasa Arab. Bukan. Saya pun sama juga pernah belajar dalam bahasa Arab. Dan Alhamdulillah, nak kata pakar tak pakar. Tak sampai tahap pakar. Tapi Alhamdulillah, saya dah nampak dah silap-biluk bahasa Arab. Nampak. Dah pernah lalu dah kesusahannya macam mana. Dan dah pernah rasa sampai tahap merasa dah keindahannya macam mana. Tapi saya masih belum pakar sebagaimana pakar-pakar di luar sana. Dan ini tu tujuan saya berkongsi untuk berkongsi pengalaman, berkongsi sedikit pengetahuan info kepada para pelajar. Untuk memudahkan para pelajar. Okay, yang pertamanya, cara nak mahir bahasa Arab ni yang pertama,
mestilah faham dulu. Faham, tahu dan faham maksud sesuatu perkataan atau ayat. Itu dulu. Faham, tahu dan faham maksud satu perkataan dan ayat. Faham dulu. Dah faham, contoh perkataan zahaba, telah pergi, dia telah pergi, tahu dah. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ayat yang biasa digunakan dalam bahasa Arab dalam sekolah. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Okey, jadinya dah tahu dah zahaba tu apa, Muhammad ilal madrasati tu tak tahu dah maksud dia apa, dah faham. Dah tahu faham, baru peringkat yang kedua, hafal. La budda alaika an nahfaz. La budda alaika an nahfazu. Tidak boleh tidak ke atas kita untuk hafal perkataan tersebut dan maknanya. Barulah boleh kata apa, faham dan ingat. Sebab kita orang Melayu. Bukanlah, kita ni bukan orang Arab yang dah lahir-lahir tahu dah zahaba tu maksud dia apa. Dah shortcut terus kepada nahu, sorab sebagainya. Tak. Kita ni orang Melayu, nak tak nak kena mula dengan tahap asas yang pertama iaitu mufradat. Itu pun kosakata. Tahap yang pertama dalam ilmu bahasa Arab iaitu mengetahui, memahami dan mengingat kosakata bahasa Arab. Vocab. Mufradat. Itu yang kena tahu dulu. Dah tahu perkataan timsah iaitu buaya, qamar iaitu bulan, syams iaitu matahari dan sebagainya. Itu asas yang pertama. Kena tahu, faham dan ingat vocab bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi dah tahu dah sebut, dah tahu dah semua, dah hafal, dah ingat, maka kena praktik. Ini pun wajib praktik. Jumpa perkataan yang kita dah tahu dah, contoh baru belajar, baru hafal perkataan apa? Kitun. Kitun iaitu kucing. Maka bila pergi kat luar nampak kucing dekat apa kedai makan, maka jangan panggil kucing. Cuba panggil kitun. Ibu-ibu kitun. Kan elok macam gitu. Sebab teori dan praktikal ni tidak boleh dipisahkan. Kalaulah nak belajar teori dulu sampai mahir dan sampai sempurna baru nak praktikal, maka di praktikal nanti dah susah nak pilih yang mana teori kita guna untuk digunakan. Payah kan? Ringkasnya, nak senang, nak cepat pandai, belajar teori dan terus praktik. Ataupun jumpa praktikal dulu, nampak kucing. Kucing bahasa Arab apa? Terus cari teorinya. Bahasa Arab, kucingnya apa? Kitun. Macam itu. Sama ada mulakan dengan teori terus praktikal ataupun jumpa praktikal dah tak tahu, cari teorinya. Itu. Kena ikatkan dua-dua antara teori dan praktikal. Barulah boleh mudah. Boleh senang ingat. Senang kata apa? Dah faham, dah hafal, dah ingat. Maka pasakkan lagi dengan praktikal supaya tak lupa. Itu yang ketiga. Faham, tahu dan faham. Hafal dan ingat. Yang ketiga, praktik terus. Walaupun satu perkataan. Praktik terus dalam percakapan. Dalam penulisan. Dalam apa lagi? Dalam bacaan apa buku. Dan juga dalam contoh tengok cerita Arab. Nampak perkataan bahasa Arab. Oh, boleh nampak ni. Ingat. Terus praktik. Okey. Itulah 3 peringkat untuk menguasai bahasa Arab. Senang. Tahu, faham, hafal, ingat dan praktik. Tapi tak cukup setakat tu. Kerana apa? Sebab kita orang Melayu. Ini pengalaman saya sendiri. Tak cukup dengan tahap tu sebab kita orang Melayu. Dan sampai sekarang walaupun dah 10 tahun dah saya belajar bahasa Arab dan dah banyak perkataan saya jumpa, dan wallahi sampai sekarang saya masih ada perkataan yang saya tak tahu dan saya lupa. Masih ada sampai sekarang. Sebab saya manusia biasa dan saya orang Melayu yang bukanlah setiap masa saya cakap bahasa Arab. Maka sebab itulah menyebabkan saya masih terlupa setengah perkataan dan masih tak tahu setengah perkataan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, cara yang keempat, tips yang keempat iaitu lazimi kamus. Faham maksud lazimi kamus? Sentiasalah beriringan dengan kamus. Kalau dulu susah sebab kamus tu tebal, kamus tebal, kamus Oxford ataupun biasa kalau penuntut ilmu ni guna kamus Marbawi.
Nak buat setiap masa kuliah susah. Tebal dah, berat sebagainya. Tinggal pun satu hal hilang. Zaman sekarang adalah zaman yang sangat canggih dan sangat memudahkan. Itulah teknologi. Maka manfaatkan teknologi. Manfaatkan macam mana? Bukalah App Store dan downloadlah kamus. Yang mana saya pun guna dah sampai sekarang. Saya guna kamus My Kamus. Bahasa Melayu ada ataupun kamus Ma'ani pun ada. Itulah yang kamus saya sentiasa pegang. Sebab handphone sentiasa pegang kan. Mana pun akan pegang handphone. Hatta pelajar sekalipun dah ada handphone sekarang ni. Maka manfaatkan teknologi sebaiknya untuk perkara bermanfaat. Iaitu install kamus dan lazimi kamus. Maka bila-bila masa jumpa perkataan yang kita tak tahu ataupun terlupa, maka teruslah ambil handphone, slide, password, buka apps dan type. Terus dapat maksud dia apa. Itulah tips yang keempat. Lazimi kamus. Okey, pertama balik. Cara nak pandai bahasa Arab. Yang pertama, tahu dan faham maksud perkataan ataupun ayat. Yang kedua, dah tahu dan faham, hafal dan ingat perkataan ataupun ayat tersebut. Dan yang ketiga, praktik terus perkataan ayat tersebut dalam kehidupan seharian, percakapan, perbualan, penulisan dan sebagainya. Tapi ada masalah yang pasti akan berbangkit. Masalahnya sebab kita ni manusia yang sentiasa lupa dan tak praktik setiap masa bahasa Arab, maka akan lupa. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, maka lazimilah kamus. Itulah 4 tips yang saya dapat kongsikan kepada para pelajar yang menonton, para ibu ayah yang juga yang mengambil berat tentang pendidikan bahasa Arab untuk anak-anak. Inilah 4 tips yang saya dapat kongsikan berdasarkan pengalaman saya yang telah berbelas tahun jugalah belajar bahasa Arab. Itu dia. Tapi dan untuk belajar bahasa dan untuk rujuk kamus tu pun adalah cara-cara dia. Itu pun kena belajar juga. Bukan main rujuk terus. Sebab ada cara untuk rujuk kamus. Itu kita akan bincangkan, bahaskan pada waktu lain. Untuk kita bahas lebih lanjut. Atau dalam kelas lah. Kalau kita nak belajar pasal ni, belajar dalam kelas. Tak boleh nak buka nampak kes sembang santai ni. Bila masuk bab ilmu lebih detail, maka perlulah pelajaran yang formal dalam kelas. Ada whiteboard dan sebagainya, lebih senang, untuk mudah untuk dibincangkan, diajar dan sebagainya. Okay, itu saja. Saya rasa cukuplah sampai sini perkongsian pengalaman, perkongsian sedikit ilmu asas ilmu bahasa Arab yang saya tahu, yang saya dapat kongsikan untuk para pelajar yang mendengar, yang menonton, atau ibu bapa di luar sana ataupun sahabat-sahabat yang nak mengulang saja mendengar apa yang saya kongsikan sembang ni. Dan insya-Allah untuk podcast akan datang pun ada rezeki, ada ruang, saya akan lakukan lagi insya-Allah. Dan mohon maaf atas salah silap dan kurang, maka saya lalukan sebarang kesilapan yang saya sampaikan sepanjang podcast ini, maka boleh ditulis di ruang komen sama di YouTube, di Facebook, Instagram dan sebagainya, ataupun PM saya sendiri. Saya akan betulkan dan saya akan bincangkan sama-sama, bahkan betulkan untuk masa akan datang. Dan sekiranya ada cadangan untuk dibincangkan tentang bahasa Arab, isu-isu tentang bahasa Arab atau pengajian Islam yang asas-asas, ataupun tentang tentang info-info Islamik ataupun motivasi Islamik, untuk kita sama-sama bincangkan, kita sama bualkan, sembangkan secara santai, maka boleh dia ajukan kepada saya. Dan insya-Allah sekiranya Allah izinkan akan diteruskan podcast ini, dan semoga yang utama sekali manfaat itu semoga sampai buat antum yang mendengar dan ana yang menyampaikan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.